Tapi yang penting, negara kita di bawah perlembagaan tidak boleh membenarkan seorang yang tidak berhak menjadi Perdana Menteri kekal berselindung di sebalik darurat. Memang kalau dia tak ada hak, maka dia tidak boleh menasihat. Tetapi walaupun dan jikapun nasihat dia salah sekalipun, bukankah kita dah sentuh tadi perkara 150 mengatakan selagi baginda tuanku sendiri berpuas hati. Jadi kalau dia tak ada hak nak nasihat pun, bukankah KKM telah nasihatkan masalah COVID kita? Peguam negara pun ada menasihatkan keperluan enactment tertentu semasa COVID supaya nak boleh ambil fasiliti hospital swasta dan sebagainya. Jadi tolak tepi nasihat Perdana Menteri pun, Agong berhak seperti mana yang diisytiharkan untuk darurat, untuk melakukan darurat. Jadi soal legitimasi Perdana Menteri bagi saya dari segi perlembagaan tidak mempunyai kesan kepada kesohihan darurat. Baik. Tapi yang penting Perdana Menteri yang tidak sah perlu dilucutkan supaya proses yang lanjut boleh diambil oleh Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 434 dan 432 sama ada perlu atau tidak lantik seorang Perdana Menteri dan kerajaan baru. Itu budi bicara mutlak baginda tuanku. Perlu atau tidak bubarkan parlimen, ataupun perlu lanjutkan darurat kesihatan ni bercampur dengan darurat politik dan lantik sahaja jawatan kuasa untuk nasihat baginda tuanku. Tapi yang penting negara kita di bawah perlembagaan tidak boleh membenarkan seorang yang tidak berhak menjadi Perdana Menteri kekal berselindung di sebalik darurat. Sebab darurat tiada kena mengena dengan isu keabsahan kedudukan keperdana menterian beliau. Baik. Di situlah mungkin soalan lanjut adalah tentang soal cabaran. Jadi berbicara tentang legitimasi seorang Perdana Menteri, Tuan Hanif, soalan jawapan ringkas daripada Tuan Hanif, saya ingin mendengar dan mungkin rakyat Malaysia juga ingin mendengar. Adakah benar kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan seorang Perdana Menteri yang mentadbir negara pada ketika ini dengan menentang keharmonian perlembagaan. Pendapat Tuan Hanif? Ya, secara ringkas perkara itu tepat. Baik. Sebab kalau dia tak patuh kepada perlembagaan, maka dia tak mengharmonikan perlembagaan. Baik. Dan dia mengkhianati perlembagaan. I will go that far. Kalau sebenarnya seperti yang kita percaya dan tahu, tidak ada majoriti, lebih-lebih lagi pada 12 Januari sudah jadi 109, maka dia menderhakai perlembagaan. Baik. Tan Sri Muhyiddin Yassin kini sedang menderhakai perlembagaan. Sebagai Perdana Menteri tidak meletak jawatan sedangkan beliau tidak mempunyai hak. Lain tahu ceritanya. Kalau misal kata seperti pada 24 Februari bila Perdana Menteri ke-7 dalam mempercayai dia sudah hilang sokongan majoriti, dia meletak jawatan dan pada masa itu baginda tuanku seperti yang dinyatakan di Parlimen pada titah ucapan pada bulan 5 yang lalu, di mana baginda tuanku mengatakan beliau telah meminta Perdana Menteri 7 untuk teruskan dan melantiknya sebagai Perdana Menteri interim. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan dan jika baginda tuanku mengatakan kau continue dulu, itu cerita lain. Saya tidak menyoal perkara tersebut. Rakyat tidak berhak nak menyoal perkara itu dari sudut perlembagaan. Tapi pokok yang pertama sekali, orang yang memegang kerusi itu patut wajib memaklumkan dan melaksanakan tanggungjawab dia. Selagi tidak, selagi itu perlembagaan kita didurhakai setiap saat, setiap minit, sementara kita berbual ini masih didurhakai. Melainkan Tan Sri Muhyiddin lepas tengok program ini terus pergi ke istana pagi esok. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Tuan Hanif.